Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tajuk kita hari ini, mari kita hidup tanpa rasa resah, tanpa rasa sedih, tanpa ada rasa dengki pada orang lain. Sebab apa sahabat? Sebenarnya kita hanya ada hari ini saja. Kita ada hari ini saja dan kita tidak pasti lagi sama ada esok kita wujud lagi ke tak. Sebab itulah bagi saya, masa pandemik yang berlaku sekarang ni, okay, ramai sebenarnya orang yang luahkan macam-macam. Ramai orang cakap dengan saya, coach, saya ada masalah. Ramai orang cakap dengan saya, coach, saya ada masalah kewangan. Ada yang cakap saya ada masalah suami isteri, bergaduh, nak bercerai. Ada juga yang cakap bisnes saya dah nak tutup. Ramai kat luar sana yang ada masalah macam tu. Jadi sebenarnya masa pandemik ni lah kita diuji, okay? Semua, tidak ada seorang pun yang terkecuali daripada ujian ni. Kita semua diuji pada hari ini. Untuk kita dapat lulus tu, Allah tengah test kita sama ada kita lulus atau kita gagal. Jadi sahabat saya yang beriman, sebagai seorang usahawan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang isteri, kita wanita. Jadi wanita, kita kalau ada suami yang ada masalah, dibuang kerja, kita perlu support dan sentiasa berada di belakang suami. Jangan masa dia susah, kita tinggalkan dia. Jangan masa senang je kita berada dengan dia. Kita tak nak jadi perempuan macam tu. Sebab percayalah, setiap kesusahan akan ada kesenangan. Ya, setiap kesusahan akan ada kesenangan. Nombor 2, kita kena yakin. Okay, kita kena yakin bila kita ada ujian macam ni, okay, kita ingat Allah. Okay, sebab Allah nak kita balik semula pada dia. Bila kita ada ujian macam ni, kita rasa macam tertekan, kita rasa macam gelisah, kita rasa macam serabut. Sebenarnya Allah nak kita ingat dia balik. Okay. Kedua, solat. Solat itu sebenarnya adalah istirahat bagi orang mukmin lah. Solat itu tempat kita beristirahat. Kenapa? Sebab masa tu adalah masa kita bersama Allah. Dengan Allah sahaja. Itu penting bagi kita. So, kalau kita sebagai seorang usahawan, siapa yang mendengar video ni, kita kena bangkit semula. Kita tidak ada alasan. Kita perlu bangkit. Bangkit semula, pergi ambil air semayang, solat. Kemudian, betulkan balik rohani kita, bagi tahu dekat diri kita, okay, aku ni hari ni tengah hadapi ujian. Kalau katakan kedai kita kena tutup, it's okay, tak apa. InsyaAllah ada, pasti ada Allah gantikan yang lain. Okay, ataupun kita kena cakap dengan diri kita kena cakap dengan kedai kita semua tu, kita okay, benda ni nampak macam pelik, tapi kita kena cakap. Sebab semua tu adalah makhluk Allah. Even kalau kita tengok dekat dapur-dapur kita tu, alatan-alatan yang kita pegang tu semua dibuat daripada apa? Daripada aluminium, daripada besi, daripada apa? Kayu. Semua tu apa? Jadi kita kena berbalik semula. Cakap dekat diri kita, jangan cakap masa time ramai orang. Cakap masa time tak ada orang. Cakap dengan dia. Cakap dengan kuali kita. Kita kena cakap. Sebab kita kena cakap lah. Okay. Nanti lepas pandemik ni habis, kita bangkit semula. Kita kena buat balik macam ni. Kita kena start balik. Kita kena hidupkan balik restoran kita. Kita kena hidupkan balik kedai Adobe kita. Pakaian-pakaian kita yang banyak-banyak tu, kita start. Okay? Tak apa. Lepas pandemik ni, kita mula balik. Okay, insyaAllah. Saya percaya sebagai seorang usahawan, anda kuat. Sebagai seorang usahawan, anda boleh lakukan. Sebab sebagai seorang usahawan, saya percaya bukan kali ni je anda gagal. Tetapi sebelum ni anda telah melalui pelbagai kegagalan. Why not? Kita bangkit semula kali ni. Okay? Ketiga, apa sebenarnya? Kita kena bersyukur apa yang kita ada. Sekurang-kurangnya, kita masih ada kudrat. Kita masih ada semangat. Kita masih ada, kalau yang mana ada keluarga di samping, kita masih ada keluarga. Kita masih dapat makan. Kita masih ada tempat kediaman. Nampak tak? So kita bersyukur. Seterusnya apa? Kita kena bertawakal. Selepas kita usaha, kita kena serahkan semua ni bukan urusan aku dah. Aku dah usaha.
Selebihnya kita serah pada Allah. Ya. Okey, seterusnya kalau katakan ada orang buat salah dengan kita, ada orang khianat kita, ada orang cakap tak elok tentang kita daripada belakang, ada orang tikam kita daripada belakang, berbuat jahat daripada kita, ada orang sihir dan sebagainya. It's okay. Kita teruskan. Maafkan dia, dah tutup buku, teruskan. Tapi kalau dia tidak berhenti juga melakukannya, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita kena buat dan teruskan. Jangan kita give up pula. Seterusnya apa? Bersangka baik. Jangan kita mereka-reka cerita yang kita tak tahu. Fitnah orang tu, fitnah orang ni. Kita campur pula. Kita tahu cerita sebenar, so kita campur pula dalam kisah tu. Tak payah ambil tahu. Sebab kita ni dah cukup ada masalah kan, kita nak bangkit balik. Kita sibuk ambil tahu hal orang. Jadi tak payah, benda tu tak payah. Dan last sekali, okay, benda paling mudah adalah dengan senyum. Pandang dengan semua orang dengan senyum. Tengok kanak-kanak senyum. Tengok semua senyum lah. Jadi bila kita senyum, benda tu akan merangsang kita punya sel-sel otak kita semua untuk semangat, untuk ceria dan untuk positif. Saya doakan anda bangkit semula daripada kegagalan. Gagal, bangkit lagi.